Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Baik, saya akan bincangkan pada sesi kali ini. Saya cuba rekod sesi berkaitan dengan gharar secara khususnya. Gharar sebagaimana yang kita faham dan kita mungkin sebahagian daripada kita telah belajar, gharar ini dari segi bahasanya membawa maksud daripada perkataan gharra yaghurru, maknahu al-khad'u ataupun al-khid'u, iaitu dengan membawa makna penipuan. Wa qad ya'ti bi makna al-khatar, kadang-kadang dia membawa makna al-khatar, iaitu bahaya atau risiko. Okey. Manakala dari segi istilah fuqaha, apakah maksud gharar di sini, uncertainty di sini, apakah maksudnya? Di sini diletakkan dalam beberapa pandangan ataupun definisi para fuqaha. Di antaranya ialah As-Sarakhsi rahimahullahu taala, al-gharar huwa ma yakunu masturul aqibah. Menurut As-Sarakhsi, al-gharar ialah sesuatu yang terlindung kesudahannya. Maknanya kita tak tahu apakah dia kesudahan. Al-Kasani menyatakan mastawa tarafahul wujud wal adam bimanzilati syak, sesuatu yang sama sahaja, sama ada sebelah wujud ataupun adam, sama sahaja dari aspek kewujudannya ataupun ketiadaan sesuatu itu, dari aspek bimanzilati dengan kedudukannya ataupun manzilahnya ialah asyak, iaitu terdapat keraguan. Maknanya kita tak tahu sesuatu itu ada ataupun tidak ada. So itu adalah gharar. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala menyebut al-gharar huwa ma taraddada bainal 'atbi was-salamah, sesuatu yang berkisar di antara kerosakan dan juga keselamatan. Maknanya tak pasti sama ada benda itu ada ataupun tidak ada, wujud ataupun tidak, baik ataupun tidak baik. والحاصل من هذه التعريفات أن بيع الغرر هو ما كان يتضمن الخطر للعاقدين بحيث لا يدري كل واحد منهما أيحصل على شيء أم لا. Hasilnya ialah maksud bai'ul gharar, jual beli gharar, ialah sesuatu yang mengandungi bahaya atau risiko bagi kedua-dua pihak yang berlaku, yang berakad, di mana sekira-kira tidak tahu, setiap salah seorang daripada keduanya tak tahu apa, ayahsulu ala syamla, adakah mereka akan berhasil mendapat sesuatu ataupun tidak. Wa minal ulama man ja'ala bai'al majhul naw'an min al-gharar, sebahagian daripada ulama menjadikan bai'al majhul itu sejenis daripada gharar. Bai' majhul itu juga termasuk dalam bai'al gharar. Baik, di antaranya ialah juga Al-Imam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala mendefinisikan gharar ma la yaqdiru ala taslimihi, sesuatu yang tidak mampu untuk diserahkan, sawa'un kana ma'duman atau mawjudan, sama ada benda tu tidak ada ataupun ada tapi tak mampu nak serah, pun termasuk dalam gharar. Dan di sana ada juga definisi yang lain disebut oleh Ibn Taymiyah seperti al-majhulul aqibah. Taymiyah mendefinisikan sebagai sesuatu yang kesudahannya majhul, tidak diketahui. Okay? Dan yang menarik juga untuk kita faham di sini, Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala pernah menyatakan bahawa al-gharar ala thalathati anwa'. Gharar ni ada 3 jenis. Immal ma'dum, sama ada benda itu benda yang ma'dum, benda yang tidak ada. Kahabalil habalah, seperti menjual janin yang berada dalam janin unta. Wa immal ma'juz an taslimihi, ataupun gharar juga termasuk dalam jenis gharar ni ialah sesuatu yang tidak mampu diserahkan, kal ba'ir syad, seperti unta yang terlepas, ataupun al-'abdul abiq, hamba yang melarikan diri. Dan juga termasuk dalam gharar wa immal majhul mutlaq, sesuatu yang tidak diketahui secara mutlak, ataupun al-muayyan alladhi yujhal jinsuhu atau qadruhu, sesuatu yang tertentu, yang ditakyinkan tetapi yujhal, tidak diketahui jenisnya dan juga kadarnya. Seperti seseorang itu berkata, bi'tuka ma fi baiti, aku menjual pada kamu sesuatu yang berada di dalam rumahku. Tak tahu jenis apa, kan? Kalau majhul mutlak, dia kata aku menjual hamba, tak tahu majhul hamba yang mana, kan? Jadi di sini
jelas menunjukkan bahawa bai' majhul, menjual sesuatu yang majhul juga termasuk di dalam jenis buyu' al-gharar. Jenis gharar. Cumanya ada perbezaan lah sedikit perkataan gharar dengan jahalah yang akan disebut, yang disebut dalam artikel inilah. Di antaranya perbezaan di antara gharar dan ghurur, juga perbezaan di antara gharar dan jahalah. Sini menarik juga kalau kita baca dari perbahasan dia. Di mana dia kata ada beza di antara perkataan gharar dan jahalah. Gharar dan jahalah tu ada beza. Beza dia macam mana? Al-gharar huwa ma la yadrihi al-muta'akidan ayahsulu ala amda. Gharar ialah sesuatu yang berlaku akad. Kalau dalam jual beli, pembeli dan penjual tidak mengetahui adakah akan yahsulu alaihi amda. Mereka berdua itu akan mendapat sesuatu ataupun tidak. Kalau kita beli ikan kasamak fil milma, dalam air, adakah kita akan dapat ikan tersebut ataupun tidak? Maksudnya itu gharar. Amal jahalah, tetapi kalau dimaksud disebut sebagai jahalah, jahil, kejahilan, ketidaktahuan langsung, adamul ilmi. Jahalah ya ma urifat usuluha wa juhilat sifatuha, yang mungkin kita tahu bahawa ia akan terhasil, tetapi yang tidak tahunya ialah juhilat sifatuha, sifatnya, ciri-cirinya tidak diketahui. Kabai'il insan ma kana fi kummihi, seperti seseorang menjual sesuatu yang berada tersembunyi di dalam kain poketnya, bajunya sebagai contoh. Kum ni asalnya maksudnya lengan yang besar lah. So menunjukkan sesuatu tu kita tahu terhasil, tapi kita tak tahu apakah yang ada dalam tersebut. So fa'adamul ilmi mawjudun fil gharar. Kalau kita sebut gharar, tidak tahu tu wujud dalam gharar, wal jahalah, dan juga dalam jahalah. Kedua-duanya ada. Adamul ilmi. Walakin, tetapi idza kana adamul ilmi raji'an ila husul syai' fa huwa gharar. Tapi bila yang dimaksudkan dengan ketidaktahuan itu, tidak ada ilmu itu kembali kepada terhasilnya sesuatu atau tidak, maka ia dinamakan gharar. Macam bai'ut tayr fil hawa, maka menjual burung yang berada di udara, maka itu gharar. Sebab kita tak tahu terhasil tak burung tersebut. Lianna adam al-ilmi raja' ila husul at-tayr. Okay? Tak tahu tu ialah kembali kepada terhasil tak burung, dapat ke tak dapat burung tersebut. Amma idza kana adamul ilmi raji'an ila sifatih, kalau adamul ilmi itu tak tahu, itu kembali kepada sifatnya saja, maka itulah disebut sebagai al-majhul atau bai' al-majhul, sesuatu yang tidak diketahui. Fa bai'ul asya' allati la yu'rafu awsafha bai'ul majhul, maka menjual sesuatu yang tidak diketahui sifatnya, maka dinamakan bai' al-majhul. Sebab tu kita kata, kalau kita kata aku menjual hamba, kita tahu bahawa hamba tu mungkin akan dapat, tetapi kita tahu hamba yang macam mana. Hamba yang sakit ke, hamba yang sihat ke, hamba kulit gelap ke, hamba kulit cerah ke, itu maknanya tidak diketahui sifatnya. Jadi al-ma'kud alaihi, subject matter itu ialah mawjud fil majhul, ada tetapi dalam bentuk yang majhul. Faham? Awsafnya adalah majhulah. So itulah di antara sedikit perbezaan antara gharar dan juga jahalah. Gharar dan juga jahalah. Okay. Baik. Kemudian ada juga ulama bincang tentang al-gharar dengan qimar. Apakah perbezaan di antara kedua-duanya? Kata al-qimar ni maksudnya gambling ataupun pertaruhan ataupun perjudian, kita katakan. Okay. Kalau kita lihat dalam definisi, memang banyaklah definisi yang disebut oleh para fuqaha, di antaranya contohnya al-qimar an yakuna alla yakhluwa kullu wahid minhu min an yaghnam aw yaghram. Tidak sunyi setiap orang yang berkontrak ataupun bertransaksi itu tidak sunyi sama ada untung ataupun rugi. Sama ada untung ataupun rugi. Okey. Jadi qimar adalah satu bentuk pertaruhan yang mana kedua-dua ataupun setiap orang yang memasuki pertaruhan tersebut berada dalam keadaan risiko di antara rugi dan juga untung lah. Okay. Bagaimana beza di antara qimar dan juga gharar?
Sinilah ulama bincang bahawa beberapa bentuk perbezaan, dan ada secara jelasnya ulama menyatakan qimar ataupun judi itu adalah sebahagian daripada gharar. Sebahagian daripada gharar, ataupun disebut the pure form of gharar is gambling, ataupun qimar. Okay? Sebab tu disebut oleh para ulama seperti Al-Aini menyatakan innal qimara kulluhu min bai'il gharar. Qimar itu kesemuanya adalah termasuk dalam bai' al-gharar. Jadi setiap perjudian ialah gharar. Kullu qimarin gharar. Kena ingat. لأن الغرر هو ما يساوي وجوده وعدمه سواء كان في المعاوضة أو المسابقات. أما القمار, adapun qimar ataupun judi, fahuwa ghaliban yakunu fil la'bi wal musabaqat. Jadi bukan semua qimar, bukan semua gharar itu qimar, tapi semua qimar itu adalah gharar. Okey, itu dia punya apa nama, kullu qimarin gharar. Tapi adakah kullu ghararin qimar? أن هذا ليس واضحا لأنه هناك عقود فيها غرر ومع ذلك لا يصح أن يطلق عليها القمار. Okay. Sebab itu kita tak boleh mengitlakkan bahawa setiap gharar itu adalah qimar, tapi setiap qimar itu adalah gharar. Okey, walaysa kullu ghararin qimar. Okey. Bagaimana gharar itu boleh memberi kesan kepada akal? Yang ini sangat penting itu untuk kita faham. Bagaimana gharar boleh memberi kesan kepada akal. Al-jadiru bidzikri anna al-gharar laysa mani'an min sihhatil 'uqud 'ala al-itlaq. Okey, bukannya secara mutlak bahawa gharar memberi kesan kepada keabsahan sesuatu akad. Bal hunaka syurutun wa dawabit, ada syarat-syarat dan juga parameter ataupun dawabit yang menyebabkan gharar itu memberi kesan kepada akad. Dabitnya apa? Dabitnya di sini ialah, ataupun syaratnya di sini ialah, yang pertama, awalan syurutul gharar. Al-gharar la yakunu mu'athiran hatta yatawaffara fiha asy-syurutul atiyah, sehingga adalah syarat-syarat tersebut. Syarat yang pertama, an yakunal ghararu kathiran. Yang pertama, gharar itu yang memberi kesan kepada akad ialah adalah gharar yang banyak. Wal ghararul qalil la ba'sa bihi. Kalau gharar yang sedikit tak mengapa. Yang inilah disebut ijma' oleh Ibn Rushd, ijma' ulama' ala anna al-gharar al-qalila jaizun ma'fubun anhu. Ijma' ulama' bahawa gharar yang sedikit itu ialah yang dimaafkan, yang harus dimaafkan. Ammal kathir fala yajuzu fil bulu'. Gharar yang banyak maka tidak diharuskan dalam jual beli. Wa qala an-Nawawi ajma'al ulama'u, ijma' ulama' ala anna al-gharar al-haqira, gharar yang sedikit, la yu'athiru fi sihhatil 'aqdi, tidak memberi kesan dalam keabsahan akad. Lidha ittafaqu ala jawaz ijarati dari syahran. Oleh kerana itu para ulama bersepakat harusnya kita menyewa rumah sebulan, ma'annahu qad takunu 29, sedangkan dalam sebulan tu boleh jadi 29 hari, wa qad yakunu 30, boleh jadi 30 hari. Jadi boleh kita sebut sewa sebulan. Okey, kerana gharar tersebut adalah gharar yang sedikit. Nanti akan dinyatakan selepas ini apakah beza gharar yang kathir ataupun fahish dan beza dengan gharar yang qalil ataupun gharar yang yasir. Okey. Syarat kedua, gharar yang memberi kesan kepada akad adalah alla yakuna al-gharar mimma la yumkin at-taharruz anhu illa bi masyaqqatin ghairi mu'tadah. Hendaklah gharar tersebut tidak termasuk dalam perkara yang tidak boleh dielakkan melainkan dengan cara yang masyaqqah, yang luar biasa. Kalau benda tu mesti ada dalam perkara tersebut. Kalau kita nak elakkan, akan berlaku masyaqqah yang sangat-sangat luar biasa. Faham? Contoh yang paling mudahnya ialah apabila gharar yang wujud dalam penentuan kadar penggunaan air ataupun tempoh masa seseorang yang masuk dalam tandas awam. Kalau tandas awam 25%, kita katakan kita tak boleh nak tentukan kadar penggunaan air. Kalau kita tentukan, berlaku masyaqqah. Jadi ulama menyatakan akad tersebut adalah sah walaupun termasuk dalam ijarah. Kerana gharar dalam akad tersebut la yumkin at-taharruz anhu illa bi masyaqqah. Yang ketiga,
alla takuna fil aqdi hajatan linnas, tidak berlaku dalam akad tersebut keperluan yang mendesak pada manusia. Seperti contoh di sini ialah khiyar syarat. Secara prinsipnya, kaedah umumnya atau qiyas, khiyar syarat ni seolahnya tidak harus. Sebab apa? Sebab ada gharar. Jual beli yang diikat dengan syarat 3 hari sebagai contoh, tak tahu bila akan berlaku, maka itu ada elemen gharar. Tapi ulama menyatakan gharar tersebut terpaksa ditanggung kerana ia adalah hajah linnas. Berdasarkan hadis Habban bin Munqidh, idza bay'ata fakul la khilabata wa anta bil khiyar 3 ayyam. Begitu juga apa yang disebut oleh Al-Imam Al-Baji, keharusan al-ju'alah atau al-ji'alah li hajatin nasi ilaiha, kerana hajat manusia, keperluan manusia, ma'anna fiha gharran, walaupun ada elemen gharar, sebab amal dan juga mudah tidak diketahui dalam ju'alah. So ini di antara syarat yang penting, syarat ketiga. Syarat yang keempat ialah an yakuna al-gharar asalatan la tab'an. Gharar itu hendaklah bersifat asalah, asal, bukan yang bersifat tabi'. Maknanya gharar yang memberi kesan itu gharar yang berada dalam akad yang bersifat asal. Kalau dia bersifat tabi'an, maka dia tidak memberi kesan. Contoh yang paling, inilah kaedah yang disebut yughtafaru fi tawabi' ma la yughtafaru fi fil matbu' atau fil asli, kan? Sesuatu yang pada tawabi', pada perkara yang mengikut itu dimaafkan, tetapi tidak dimaafkan kalau pada asal atau pada perkara yang diikuti. Okey. Contoh di sini adalah menjual buah-buahan yang berada di atas pokok yang belum masak. Asalnya haram, tak boleh, tetapi bila dia hanya mengikut pokok yang dijual, maka ia dibenarkan. Okey. So itu dikatakan oleh para ulama. Ulama mengharamkan bai'ul janin, bai'ul habalah. Menjual janin pun diharamkan, kan, sebab janin tak nampak. Tetapi kalau membeli seekor haiwan yang sudah bunting, maka dibenarkan walaupun janin itu termasuk secara tabi', walaupun janin itu adalah gharar, kan. Walaupun janin itu kita tahu hidup ke mati, kan. So itu di antara syarat asalatan la tab'an. Yang kelima ialah an yakuna al-gharar fi 'uqudil mu'awadat. Hendaklah gharar itu berlaku dalam akad mu'awadat, bukan akad tabarru'at, akad contract of exchange, kontrak pertukaran. Kalau dalam tabarru'at, dia tidak memberi kesan. Dalam tabarru'at. Tabarru'at ni maksud akad-akad bersifat derma, seperti hibah, sedekah, wakaf dan sebagainya. Sebab itulah harus hibah walaupun berlaku gharar. Ada gharar di situ. Sah wasiat dengan perkara yang majhul di sisi para ulama. Sedekah yang tidak diketahui jumlahnya, maka ia adalah juga harus, sebab ia dibenarkan dalam konteks ini. Sebab itulah apabila tabarru'at ini dibenarkan elemen gharar, maka dia adalah lebih luas. Jadi itu 5 syarat yang penting tentang gharar yang boleh memberi kesan kepada akad. Yang pertama tadi kita sebut bahawa gharar itu adalah gharar yang bersifat banyak. Tapi bagaimana kita nak menentukan gharar itu banyak dan sedikit? Maka di sini dhabitnya para ulama berbeza pandangan. Ada ulama yang meletakkan dhabit bahawa gharar yang banyak dan gharar yang sedikit itu ada. Ada ulama yang menyatakan kita meletakkan dhabit hanya pada gharar yang banyak. Selain daripada itu, maka dia dianggap sedikit. Ada yang menyatakan bahawa urusan ini, hal ini adalah kembali kepada uruf dan juga adat dan berbeza mengikut keadaan. Sebab itulah kalau kita lihat terdapat pelbagai pandangan yang disebut gharar kathir, gharar fahish dan juga gharar yasir atau gharar qalil ini. Contohnya Al-Imam Al-Baji, ma kathura fil aqdi wa ghaliba, sesuatu yang banyak dalam akad dan ghalib hatta sara al-bai' yusaf bi bai'i al-gharar, sehingga orang menyifatkan inilah bai'ul gharar, maka itu dinamakan gharar gharar kathir. Adapun gharar yasir ialah yang memang kadang tidak sunyi daripada tersebut, ataupun gharar yasir ni huwa ma la tanfaq anhul buyu, yang memang tidak terpisah daripada jual beli. Okey, itu dinamakan sebagai gharar al-yasir. Ad-Dusuqi menyatakan al-gharar al-yasir ma yutasamah ataupun yatasamahu fihi an-nas, sesuatu yang dimaafkan oleh manusia.
Wa ma la yatasamah fihi an-nas fa huwa gharar kathir. Yang tidak dimaafkan oleh manusia maka itu adalah tidak ditolerated among the people, maka itu dianggap sebagai gharar kathir. Okey. Tapi yang paling jadi dominan ataupun dipilih oleh ramai kalangan ulama pada zaman sekarang ialah gharar yang kasir dan juga qalil ini kembali kepada uruf, kembali kepada uruf. Kerana ia berbeza mengikut zaman, tempat, pandangan seseorang, mengikut pandangan seseorang, maka dia adalah sesuatu yang kembali kepada uruf lah. Kalau uruf kata itu adalah gharar, maka gharar lah dia. So kita akan kembali kepada keadaan kita hari inilah. Kalau kita nak relate kepada contoh-contoh pada zaman sekarang, membeli kupon untuk makan buffet, adakah dia termasuk dalam gharar ataupun tidak? Jadi ini satu perkara yang perlu dinilai oleh setiap pelajar. Boleh buat research sikit, adakah makan buffet itu dianggap gharar ataupun tidak. Okey, itu saya harap boleh cari dan cuba bincangkan, cuba bawa pandangan tersebut ataupun cuba cuba olah, cuba fikirkan dan cari jawapan yang paling tepat dalam bab itu. Okey. So itu di antara perkara yang penting lah yang suka saya nak kongsikan dengan saudara-saudari dalam sesi ini, dan ini contoh-contoh yang saya rasa sudah mungkin difahami lah. Okay. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.